kuat sangat. Dengar ke? Lagi kuat sikit. Dengar. Dengar tak Syaz? Kalau boleh nak kuat macam cikgu cakap. Baru semangat sikit. Dia suruh awak kuat macam saya. Mana? Dengar ke? Tu okey. Kena dekat dengan mic kot. Saya cakap slow kot. Sekejap. Tak. Awak ada earphone ke? Ada? Earphone saya rosak lah. Oh, tak apa. Ni okey. Okey tak? Kuat lagi sikit. Boleh ke? Dah. Ni okey. Okey. Alright. Okay. Alright. So, Amar baca doa boleh Amar? Dah Dah bismillahirrahmanirrahim. Okey Amar mulakan. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Okay, amin. Okay, Alhamdulillah. Alright, so hari ni kita nak cerita mengenai bioteknologi dan bioteknologi ni adalah satu topik baru dalam buku teks tingkatan 5 dan saya ulang lagi sekali dalam tajuk biotek ni sebenarnya kalau ikut dia punya objektif pembelajaran awak kena buat banyak research dalam bidang bioteknologi ni. Tetapi disebabkan kekangan masa dan keadaan pandemik ni, okay, kita punya semangat tu naik turun. Saya rasa salah satu cara kita cuba, kita panggil ex-senior daripada biotek terangkan tajuk yang ni. So apa yang kita nak belajar pasal biotek, sebenarnya pertama kita nak cerita mengenai maksud. Daniel, kalau saya salah nanti awak betulkan saya, okey? So kita nak cerita kat sini adalah maksud biotek. Ini dalam buku teks tau. Lepas tu kita nak tengok adalah aplikasi dalam bidang biotek. So kat sini kita intro dia. Apakah yang dimasukkan sebagai biotek? Biotek ni adalah satu bidang yang menggunakan teknologi atau kaedah memanipulasi organisma. So kalau dia memanipulasi organisma, ini merujuk kepada apa? Teknologi apa ni sebenarnya? Teknologi apa? Kejuruteraan apa ni? Yang kita belajar malam tadi. Kejuruteraan genetik. Yes, kejuruteraan genetik. So, yang ni hari ni kita tengok macam bila kita semalam kan Fatia kata bila kita cakap manipulasi ni macam nampak bunyi tak elok je kan. So hari ni Daniel nak terangkan manipulasi ni nampak je ayat dia tak elok tetapi dalam bidang manipulasi genetik ni dia banyak membantu kita. So, dalam bidang, senang kata bidang bioteknologi ni, ia menggunakan banyak teknologi kejuruteraan genetik. Kejuruteraan genetik adalah bidang memanipulasi gen dan bila kita kata pasal manipulasi, tak semua manipulasi tu buruk. So, dalam bidang bioteknologi, yang ni Daniel betulkan saya nanti, kita boleh pecahkan ikut aplikasi dan ikut aplikasi tu dia ada ikut color. Contohnya kalau warna merah dia adalah untuk perubatan, kalaulah warna kuning adalah untuk makanan, kalaulah untuk bioinformatik sains komputer warna gold, kalaulah pertanian dia color hijau dan satu lagi kalaulah alam sekitar dia adalah warna grey. Okey, so ini adalah bidang-bidang yang ada dalam bioteknologi tapi kita tak touch semua. Kita touch benda yang penting sahaja. Yang ni saya nak laju sikit tau. Alright. Now, dalam buku teks awak, yang ni kebaikan keburukan nanti Daniel cerita. Ada satu bidang, satu bidang dalam buku teks awak, kita nak tengok bidang bioteknologi ni dalam 4 aspek. Pertama adalah terapi gen. Kedua adalah pemprofilan data, DNA. Ketiga adalah penghasilan tumbuhan bertoleransi serangga perosak. Dan keempat adalah pembersihan tumpahan minyak. Okey, saya lajukan sikit. Terapi gen ni macam kalau ada orang sakit, contoh kalau dalam buku teks ni saya ikut buku teks je Daniel, nanti awak boleh tambah tau. Okay. Ada satu penyakit namanya distrofi otot. Penyakit distrofi otot ni adalah penyakit, dia punya muscle, dia penyakit genetik tau. Penyakit ni muscle dia lama-lama dia akan mengecut dan biasanya pengidap penyakit distrofi otot ni adalah lelaki. Okey, kalau distrofi otot ni tidak dirawat lama-lama orang tu boleh lumpuh.
Dia mula sebab muscle dia lama-lama dia tidak berfungsi dengan baik. So, menggunakan terapi gen ni maksudnya katakanlah contoh saya sakit, saya ada distrofi otot. So, kalaulah saya ada distrofi otot, maksudnya dalam badan saya ada genetik saya yang tak normal. Genetik tidak normal tu, kita keluarkan genetik tidak normal tu, kita gantikan dia dengan yang normal. Dan tetapi kita gunakan apa? Kita gunakan virus. Yang ni kalau nak tanya Daniel, tanyalah. Saya tahu dia punya basic je. So, ini adalah terapi gen. So, kesimpulannya terapi gen kita gantikan gen yang rosak. Panggil dia sebagai terapi gen. Kemudian, kita tengok pemprofilan data. Okey, pemprofilan data ni macam cerita CSI. Forensik. Nak tahu siapa pembunuh-pembunuh. Okay. So, pemprofilan data ini, okey, sebenarnya bukan sahaja untuk forensik. Kita boleh guna katakanlah kita nak tahu mak bapak kita siapa. So, kita boleh guna pemprofilan data. Kenapa pemprofilan data ni boleh digunakan untuk identify orang? Sebab setiap susunan DNA manusia dekat dunia ni adalah berbeza. Kecuali adalah kembar seiras. Sebab tu pernah dengar tak drama? Kalau kembar dia satu baik, satu jahat. Kalau yang jahat sama. Sebab dia punya susunan DNA-nya adalah sama. So, ini adalah pemprofilan data. Contoh yang macam ni. Katakanlah kita ada bapa, ni ya, ibu. Mak ni tak tahu bapak dia siapa. Senang kata dia tak tahu entah siapa bapak dia. So, kalau ikut awak, bapak anak dia ni anak. Bapak dia yang nombor 1 ke nombor 2? Mana satukah bapak dia? Ni kan? So kita ada ini, kalau ini bapak dia ada nombor 1, nombor 2. So senang kata ada 2 orang ayah, diorang bergaduh mengaku yang budak ni anak dia. Okay? Yang ibu dia pula tak tahu yang mana satu bapak dia. So kalau lah ikut awak, awak rasa bapak dia yang mana satu? Bapak nombor 1 atau bapak nombor 2? Nombor 1 atau nombor 2? 2. 1 ke 2? Ha? Daniel, Daniel 1 ke 2? Apa dia? Ni kan soalan ni kan. Ini kita nak tahu gaduh anak, nak berebutkan anak. Okey, kita ada bapak A, bapak nombor 1, bapak nombor 2. Mak dia ni tak tahu anak dia ni dengan bapak yang mana satu. So ada 2 orang bapak mengaku itu anak dia. So dua-dua orang ni, dua-dua bapak ni dia buat DNA test. So kita ada bapak 1, bapak 2. Daripada susunan DNA ni, teka bapak budak ni yang mana satu? Nombor 1 ke nombor 2? Okay, macam mana awak nak tengok macam ni? Awak tengok kalau susunan dia makin rapat, itulah anak dia. Tengok ni kan? Sama, susunan letak dia sama. Sini sama. Lepas tu ini sama. Ini sama. Kalaulah awak tengok yang bapak nombor 2, ada tak yang sama? Bapak nombor 2 tak ada yang sama. Betul tak? So bila tak ada yang sama, so bapak dia yang betul bapak nombor berapa? Bapak yang mana betul? Bapak dia betul mana satu? 1 ke 2? 1 ke 2? 1. 1, Fakrul 1. Kenapa? Sebab susunan ni yang sama. Nampak tak? Kalau bapak nombor 2 langsung tak kena. Dia yang adalah selari. So ini adalah pemprofilan DNA. Dan satu lagi yang ini. Ini saya dah cerita malam tadi. Saya kata bila kita guna biotech, kita boleh hasilkan tumbuhan yang tahan serangga perosak. Contohnya pokok kapas. Ni saya kata pokok kapas. Kita ada pokok kapas yang hasil daripada kejuruteraan genetik menggunakan bioteknologi. Nama dia adalah kapas BT. Kapas BT ni, dia tahan serangga perosak. Contohnya ada apa-apa serangga gigit dia tetap hidup. So bila dia tahan serangga perosak, kita tak perlu gunakan banyak pesticide atau racun perosak kat atas pokok kapas tu. So senang kata pokok kapas tu, kapas yang dihasilkan adalah lebih baik. Kenapa? Sebab kurang semburan racun perosak. So senang kata kebaikan satu biotech ni adalah untuk menghasilkan tumbuhan yang lebih kuat, lebih hebat, tahan rintangan terhadap pesticide, tahan rintangan terhadap penyakit.
Last sekali, ada satu bidang. Yang ni, nama dia adalah bidang ni, kita panggil dia adalah bioremediasi. Now, bioremediasi yang ni kalau boleh sentuh nanti sentuh. Bioremediasi ni adalah satu bidang kita menggunakan benda hidup untuk heal kot. Kita nak cuba nak perbaiki apa kerosakan. Bioremediasi, awak dah belajar sebab 4, bio, bab 4, kita pakai bioremediasi tumbuhan. Ingat tak saya kata, hari tu dulu Jepun kan dia ada reaktor nuklear yang bocor kan. So tanah-tanah diorang tu banyak yang ada bahan radioaktif. So salah satu cara Jepun nak kurangkan kandungan bahan radioaktif dalam tanah tu, dia tanam pokok bunga matahari. Kenapa dia tanam pokok bunga matahari? Nak serap logam berat. Yes, dia nak serap logam berat. So senang kata bioremediasi ni sebenarnya bukan kita menggunakan tumbuhan saja. Bioremediasi ni kita boleh gunakan, nama dia bio. Dia merujuk kepada benda hidup. So dalam bioteknologi yang korang belajar ni pula, dia ada melibatkan bioremediasi, tetapi dalam tajuk yang ni, bioremediasi ini kita menggunakan mikroorganisma jenis bakteria. So bioremediasi, kesimpulannya bioremediasi ni adalah kita menggunakan organisma hidup untuk senang kata nak kurangkan pencemaran. So dalam kes ni kita gunakan bakteria. Alright, so saya dah habis kat sini. So kesimpulannya, dalam buku teks awak, aplikasi bioteknologi ni kita belajar ada 4. Pertama adalah terapi gen. Untuk kalau awak ikut terapi gen ni, dia masuk dalam bidang yang mana satu? Terapi gen ni. Ingat tak dalam buku teks awak, terapi gen ni masuk bidang mana satu? Kalau ikut saya bagi awak pilihan. Bidang perubatan ke, bidang makanan ke, bidang bioinformatik ke atau pertanian? Kalau kita kata terapi gen. Terapi gen? Perubatan. Yes, perubatan. Kalau pemprofilan DNA? Yang ni susah sikit. Bioinformatik ke, perubatan ke, mikroorganisma ke, mana satu? Okey, saya tunjuk yang ni. Ni. Sekejap ya. Design. Warna. Okey, ni dalam buku teks awak. Okey, soalan saya lagi sekali. Kalau kita nak tahu orang tu jahat, kita pakai pemprofilan DNA. So, itu nak masuk yang color mana satu? Kita nak tahu orang tu orang jahat, suspek orang jahat. Itu masuk bidang yang mana? Bioinformatik ke? Yeah, very good. Bioinformatik yang color gold. Okay. Kalaulah katakanlah penghasilan tumbuhan buat toleransi serangga perosak, itu nak masuk yang mana satu? Pasal pokok kapas yang tahan dengan racun serangga tu, dengan serangga. Pokok kapas rasa masuk mana? Proses meningkatkan hasil pertanian juga. Yeah, dia boleh masuk pertanian. Last sekali. Kalau kita cerita pasal pembersihan tumpahan minyak, kita pakai bakteria. Itu masuk yang mana? Industri berasaskan mikroorganisma. Industri berasaskan mikroorganisma, ada cakap okey, industri berasaskan mikroorganisma. Kalau kita kata pencemaran, Bioteknologi dalam sekitar. bioteknologi alam sekitar. Saya rasa mungkin maybe sebab kita nampak mikroorganisma, kita masukkan dia bahagian putih. So saya rasa either way pun nanti Daniel cerita lah. Alright, so saya pass pada Daniel. Okay, right. Daniel ready tak? Ready? Daniel intro sikit tau. Awak belajar apa, macam mana belajar, intro sikit diri sendiri, promote diri sikit tau. Okay, stop. Okay, bismillah. Daniel, mulakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dengar kan? Kuat sikit. Dengar. Dengar tak? Okay, so kalau tak dengar ke lag tu, bagi tahu Okay. Okay, so first introduction dulu. Nama Muhammad Daniel Luqman bin Kamaruddin. So biasa orang panggil Daniel lah dekat udara siap. So nama Daniel. So
So umur baru 21. So basically senior korang lah dulu. And Orang JC. sekarang ni tengah sambung degree. Tengah sambung degree dekat UIA Kuantan Pahang dalam bioteknologi. So that's why Cikgu Mariana minta tolong. And then tu je kot. Duduk je setia Okay. apa yang cakap tu. So nak terus tu lah. Okay, teruskan. Okay, so basically Cikgu Mariana suruh explain apa bidang-bidang bioteknologi yang famous lah. So saya pun baru belajar lagi, so saya terang apa yang saya tahu je lah. So basically kalau korang based on definition tu, kalau macam definition buku teks tu, dia boleh lah macam in my point of view dia boleh terima. Dia bukan macam nak kata salah, but boleh lah. Macam saya suka satu definition ni, saya jumpa dekat internet. Sekejap Definition ni dia kata bioteknologi, dia bahasa Inggeris lah, korang okey kan bahasa Inggeris? Okay. Biotechnology harnesses cellular and biomolecular processes to develop technology and product to help improve our life and the health of our planet. So basically biotechnology ni bukan korang just fikir dia buat teknologi lepas tu buat produk. Dia bukan tu je. Dia as long as dia develop something untuk bring benefit, benda tu dah dikira biotechnology lah. Contoh macam dalam bioinformatik tu. Bioinformatik tu dia bukannya buat something lepas tu buat produk. As long as dia buat yang macam create some software ke, develop some web ke, as long as dia boleh membantu bring benefit, tu dikira biotechnology. So tak semestinya dia based on product saja. So itu biotechnology lah. Lepas tu lagi satu bioteknologi ni dia satu lagi bidang dia luas. Dia tak semestinya macam kalau orang tanya bioteknologi tu apa. So macam kadang-kadang orang akan fikir jadi apa? Jadi doktor ke? Itu tipikal orang tua lah kalau tanya jadi apa? Jadi doktor ke? Tapi basically doktor tu memang salah lah. Bukan korang takkan jadi doktor pun. Tu kalau nak jadi doktor kena ambil perubatan lah. So bioteknologi ni dia bukan jadi doktor. Dia macam saya cakap tadi benda tu luas. So macam kalau korang belajar tadi dia ada banyak bidang. So as korang nanti kalau korang belajar bioteknologi nanti kan. So korang kena concentrate on satu field, satu bidang. So nanti daripada situ korang akan kerja korang tengok and korang punya bidang tu lah. Contoh macam kalau korang masuk bidang medical. Bila korang masuk bidang medical, korang kerja dekat hospital, korang takkan bawa title saya ialah ahli bioteknologi. Tak, dia akan based on korang punya bidang tu lah. Contoh macam korang akan jadi medical officer ke, lab assistant ke. So korang takkan bawa title ahli bioteknologi tu. So sebab tu kadang-kadang orang tak tahu pun ahli bioteknologi tu apa. Tapi sebenarnya dia ada je kat kita punya sekeliling. Dia bawa benda tu. So macam kalau korang tengok tadi dia ada banyak bidang. So saya akan explain yang quite famous lah. So macam kalau yang quite famous, satu tu bidang medical. So medical tu korang akan mana medical tadi? Medical tu korang akan macam develop antibiotik, vaksin macam current issue sekarang COVID kan. Lepas tu itu kalau dari segi bidang medical lah, korang akan try to create something macam medicine or vaksin untuk infectious disease ke. Lepas tu kalau another bidang, kita ada agriculture. Agriculture ni basically untuk agriculture ni macam tadi tu yang apa nama tu? Pokok kapas tu ke? Buat kapas tu, tapi kapas tu kapas Itu je contoh. Tu contoh ya. Jumpa mana tah? Mana sekejap. Awak bahagian apa, Daniel, pengkhususan? Saya actually general lagi sebab tu saya punya course dia bioteknologi saja, dia tak ada spesifik lagi. Okay.
So macam nak explain sesuatu tu macam banyak sikit lah. Explain yang interesting je. Maksud saya sebab awak punya topik ni dia dalam buku teks tau. So basically dia orang kena buat research tau. So saya rasa macam yang paling current macam korang awak cerita lah kan. Macam vaksin kan. Macam tu. So macam kalau untuk macam agriculture biotechnology ni dia macam awak tahu kita akan buat GMO tu kan, genetic modified organism. Apa tak bahasa Melayu dia. So dia untuk increase kita punya produk, untuk try to create organism yang lebih berkualiti lah orang kata. So itu salah contoh agriculture. Lepas tu kita juga ada macam industrial. Industrial ni basically pembuatan makanan lah. Dia ada juga industrial technology, biotechnology, dia ada food biotechnology. So actually dia ni lebih kurang dia. Cuma industrial ni dia more on kan sekadar makanan. Another product yang from industrial process pun dia boleh kira under industrial biotechnology lah. So kita ada another example like environmental biotechnology. Environmental ni dia gabungan, dia ada plant biotechnology, dia ada animal biotechnology, dia so kan orang kata macam environmental ni dia gabungan untuk semua as a whole dari segi biosfera tu lah, bumi, pollution, atmosfera tu semua itu environmental. Lepas tu kita juga ada yelah itu antara yang famous. Lepas tu lagi satu kalau macam biotechnology ni dia bukan je macam korang akan hanya based on lab saja tau. Macam korang akan belajar science, lepas tu korang akan pergi lab semua, no. Kalau korang jenis yang tak suka buat benda-benda tu kan, korang boleh pergi kat bidang-bidang lain. Contohnya macam bioinformatik. Bioinformatik tu bukan korang akan kerja kat lab sangat tau. Dia macam based on kita apa nama, komputer. Korang akan buat software, korang akan buat simulator yang base macam kita ada satu website kita panggil NCBI. NCBI tu National Center of Biotechnology Information. So basically dalam tu ada data-data genetik semua untuk human, animal, plant semua. So basically benda tu untuk macam tempat kita organize data-data protein, nucleic acid. Macam itu ialah bidang untuk bioinformatik. So macam kalau korang rasa macam korang nanti kalau nak sambung bioteknologi tapi tak suka yang dalam bidang-bidang lab ni, korang boleh ambil bioinformatik. Lepas tu contoh macam apa lagi contoh tu? Apa tu? Kalau ada soalan boleh tanya. Tanya je tau. Tanya je tau. Saya cuba yang terbaik lah. Lepas tu satu lagi bidang ni, undang-undang ni. Korang tahu bioetik tak? Itu ialah Tak satu tahu. bioetik tu satu bidang yang korang akan campurkan sains dengan law. Kalau korang rasa korang minat law, korang boleh sambung. Tapi at the same time korang minat sains. So boleh sambung bioetik lah. Dia macam, bahasa Melayu ni kita panggil etika dalam praktikal, sains praktikal. Macam tu lah. Maksudnya macam setiap eksperimen korang buat tu tak semestinya dia consider legal oleh government. Kadang-kadang ada eksperimen yang illegal. Korang tak boleh buat. Contohnya korang buat eksperimen dekat human embryo. Kita tak boleh buat eksperimen kat human embryo. Sebab benda tu macam kira macam dah melanggar, dah macam nak mengubah ciptaan Tuhan. Itu salah satu contoh bioetik lah. Tu kalau korang minat bahagian law. Same goes tu tadi bioinformatik. So macam kita ada bioentrepreneurship, kita ada biostatical. So macam dia tak semestinya korang akan hanya spesifik pada sains saja. Korang akan masuk lab, akan buat semua tu. Itu overview bioteknologi lah. Dia macam dia ada banyak bidang. Kalau nak explain sesuatu tu memang banyak lah. So macam yang famous tadi tu, kita ada medical biotechnology, agricultural biotechnology, industrial biotechnology, lepas tu environmental. Lepas tu dia ada banyak lah. Kalau environmental ni korang boleh spesifikkan pada plant or animal. Kalau industrial ni korang boleh spesifik on food. Itu salah satu contoh dia lah. So nak explain field tu lagi.
Daniel, kalau saya tanya kan, macam saya ada baca tau, macam kebanyakan yang ada dekat pasaran, contohnya macam kita ada tomato, kita ada jagung, mostly kebanyakan tu adalah daripada GMO. Maksud saya spesies yang ori tu dah tak ada sangat. Betul ke tak? Dia macam kalau sekarang ni basically macam contoh apa? Yang sekarang punya produk ni basically semua dah GMO lah orang kata. So macam susah nak jumpa apa? Orang kata tu bukan GMO punya produk. Betul-betul. Lepas tu kan kalau ada dalam buku teks tu, dia ada cakap keburukan GMO ni dia boleh menjejaskan kesihatan tau. Tapi dia tulis kat dalam buku teks tu, dia punya kesan tu tak jelas tau. Dia hanya buat satu statement general tau. Menjejaskan kesihatan. Boleh ke kita kata kesan GMO tu untuk setiap orang tu adalah berbeza-beza? Ada orang dia boleh kena allergic. Ada orang maybe, maksud saya kesan tu tak jelas. Sebab tu dia just tulis begitu. Tapi ada ke statistik dia cakap memang dia ada kesan dekat manusia? Okay, pasal GMO ni memang akan GMO ni dia actually ada debat tau antara scientist around the world. Sebab ada yang kata macam advantage-nya dia quality produk tu meningkat lah. Tapi somehow ada scientist ni dia ada aktivis ni dia macam bantah GMO tu sebab katanya dia punya result tu tak valid lagi. Maksudnya betul ke dia beri kualiti yang bagus dekat human. Ada kata yang macam disadvantage untuk katanya ni dia menimbulkan ethical debate dengan social controversy. Contohnya macam kita dah macam tiba-tiba nak melebih daripada Tuhan, kita ubah-ubah genetik tumbuhan, genetik haiwan. So macam benda tu memang akan berlaku debate. So tapi somehow debate tu dia punya benefit tu lebih daripada disadvantage. So somehow benda tu boleh diterima lagi lah. Tapi untuk dari segi kesihatan tu ada efek dia sikit but tak banyak. Dia sebab tu dia just bagi tahu general je, dia tak macam tak adanya kalau macam tiba-tiba makan, tiba-tiba sakit perut, lepas tu pening kepala. Dia macam dia punya clinical testing tu dia tak show valid reason valid result lah. So sebab tu dia bagi tahu in general je. So any question? Korang ni baru first time tahu pasal GMO? Tahu tak air soya semua yang dekat belakang tu sebenarnya semuanya adalah GMO. Macam Daniel kata kita satu keburukan dia dalam kutip sawak, dia kata GMO ni kita spesies, kepupusan spesies yang ori. Yang tu betul. Tapi macam kita kata lebih banyak baik daripada buruk. Contohnya macam kita dapat hasilkan makanan tu lebih banyak. So maksudnya kita boleh tolong negara-negara yang mengalami masalah kebuluran, dia dapat makanan tu banyak lah. Semua makanan tu banyak. So senang kata macam dia cakap dia ada lebih banyak baik daripada buruk. Contoh macam vaksin kan. Vaksin ni ada orang tak boleh suntik vaksin, betul tak? Dia ada certain kesan tapi tak semua orang, maybe peratusnya adalah sedikit. So itu adalah kita kata itu adalah baik buruk dalam bidang kejuruteraan genetik. Okay, katakanlah tadi macam Daniel cakap kan, kejuruteraan genetik ni senang kata boleh ke saya cakap bioteknologi ni dia menggunakan kejuruteraan genetik. Kejuruteraan genetik sebenarnya merujuk kepada kita memanipulasi gen untuk tujuan kebaikan. Boleh ke? Dia mesti melibatkan ada gen yang dimanipulate dia. Dia tak semestinya kita manipulate gen saja. Dia as long as kita guna the whole thing, macam kita guna sel tu, organism tu, kita belajar daripada dia cara pemprosesan dia pun kira tu jugalah. Contoh macam kita nak buat fermentation, kita tak edit genetik dia. Kita belajar cara dia produce byproduct tu, so kita aplikasikan dekat industrial punya proses. So kita dapat byproduct tu. So macam kadang-kadang kita tak semestinya gene tu kita edit je, kita kira macam bioteknologi. So as long as kita belajar the whole mechanism pun consider bioteknologi jugalah. Okay, alright. So maksudnya tak semualah bidang bioteknologi ni kita manipulate gene. Tapi kalau dekat dalam buku teks Senggata 5 ni dia lebih banyak dia kata bioteknologi ni dia ada banyak tolong dalam bidang perubatan lah. Saya rasa paling current kot kalau keluar periksa pun saya rasa
dia adalah vaksin kot. Okay, so ada apa-apa nak tanya tak? Weh, korang tak ada tanya penat ni, saya pujuk Daniel join. Ada apa-apa nak tanya tak? Bioteknologi ni, biotek, bidang biotek. Guys nak tanya apa-apa tak? Ada apa-apa nak tanya tak? Ke korang tak tahu apa nak tanya ni? Tak tahu nak tanya apa. So bidang ni terlampau baru ke untuk awak? Lebih kurang lah. Okay, Daniel tahu tak pasal bioremediation ni? Kalau ikut sini dia adalah untuk merawat pollution yang saya nampak daripada buku teks ni je lah. Kita gunakan benda hidup sama ada tumbuhan ataupun mikroorganisma macam bakteria. Kita dekat Malaysia ni actually bioremediation ni kita memang dah start mula pakai ke macam mana? Sebab tajuk ni baru sangat ni. Saya pun baru first time dengar. Saya pun actually baru je, nanti saya ada satu subjek belajar pasal remediation tu. Tapi saya bukan tak ambil lagi lah. So macam saya nak cakap banyak pun tak reti sangat. Tapi macam bioremediation tu kalau faham dari segi maksud dia, definition dia, memang kita guna organism untuk untuk baik pulihkan pollution tu kan. Contohnya macam tumpahan minyak tu kita pakai bakteria yang tu. Ada juga satu contoh plastik. So kan plastik kan susah nak terurai tu kan. So kita ada organism yang boleh makan plastik tu. Apa nama organism dia tu? Idonella hebatnya. sequenesis. Idonella sequenesis. Korang boleh cari je lah dekat Google. Dia satu bakteria. Itu bakteria lah. Bakteria. Itu bakteria. Bakteria tu makan plastik. Plastik dekat laut lah. Sebab sebab ada satu country kan dia ada satu country tu dia macam pollution, plastic pollution dia tu macam teruk sangat. So someone jumpa bakteria ni, so dia try to develop that technique lah. So adalah clinical proof dia tunjukkan yang benda tu memang boleh makan plastik tu. So same goes dekat tumpahan minyak tu lah, kita ada juga bakteria yang makan tumpahan minyak tu. Apa nama? Alcarnivorac-Boccomomesis. Search lah, dia ada. So itu salah satu contoh lah bioremediation. Nak cakap banyak pun saya tak faham kan. Tak apa. So basically sebenarnya kita nak cakap kalau kat sini kan kepentingan bidang bioteknologi ni dia ada banyak. Kalau kita pecahkan untuk tingkatan 5, kita boleh pecahkan kepentingan bidang bioteknologi ni pada 4. Pertama adalah pertanian. Sebab dalam bidang pertanian ni dia adalah untuk sumber makanan manusia. Macam kita katalah kita boleh tolong negara-negara yang ada masalah kebuluran, so kita boleh bagi orang kata tumbuhan atau haiwan jenis GMO. Sebab satu kos dia adalah lebih rendah dan satu lagi katakanlah dia boleh hasilkan produk tu lebih banyak. Maksudnya dalam masa pendek tapi banyak. Dan kedua, bidang bioteknologi ni kalau untuk dalam tingkatan 5 dia terlibat dalam bahagian perubatan. Satu tadi perubatan adalah gen terapi dan satu lagi kalau ditambah kat sini kan dia boleh kurangkan risiko penyakit mental. Ini yang saya baca Daniel tahu. Ada tahu tak? Penyakit mental ni saya rasa penyakit mental ni ada satu macam skizo. Maksudnya ada serta penyakit mental ni dia keturunan, so maybe dia boleh pakai gen terapi. Maksudnya ada daripada penyakit yang skizo tu, yang mental problem tu, yang abnormal, gen abnormal tu kita ganti pada yang normal. Kalau dia kata kat sini tau, dia adalah penyakit mental, and then dia kata kat sini adalah untuk kanser, penyakit pewarisan lah contohnya boleh kita betulkan macam tadi. Penyakit apa? Otot, distrofi otot tu mengecut. Actually macam mana dia nak ubah orang tu daripada dalam kandungan ke macam mana kita buat gen terapi tu? Kita dah budak tu lahir, kita boleh buat gen terapi atau masa dalam kandungan? Actually dia actually ada dua method. Cara? Satu method kita ubah daripada dalam kandungan. So nanti lahir tu memang akan fully satu badan tu. Contoh macam kita nak ubah dia punya sel otak lah contoh kan dalam kandungan. So kalau kita ubah dalam tu, so nanti satu badan punya genetik tu dia akan ubah sekali lah. Sebab kita ubah daripada asal kan, daripada embryo satu sel tu. So nanti bila lahir satu badan genetik akan berubah lah. Tapi yang efek ni akan kat bahagian otak tu je lah. Contoh macam kita nak edit otak tu kan. So nanti dia akan macam baiki otak tu je lah.
Tapi satu lagi method tu kita edit bila dah memang dah lahir. So tapi bila kita edit yang lahir tu, yang dah jadi orang tu, so kalau kita edit, contoh macam kita nak ubah genetik kat bahagian otak tu, so yang ubah just bahagian otak saja. Faham tak? Dia macam kalau kita Bila dah besar, kalau kita nak ubah otak-otak je. Tapi masa dalam embrio tu, satu badan. Ke macam mana? tak. dia lebih macam tu sebab embrio kan satu sel kan. Sel. Sebab nanti dia akan replicate. So bila kita ubah daripada embrio, kita boleh je ubah macam penyakit apa genetik, apa pewarisan punya penyakit tu. Pewarisan. Kita boleh ubah. Tapi dia punya prosedur dia complicated sikit lah. Saya tak belajar lah benda lah tu. Tapi dia complicated. Kita kat Malaysia ada ke dia ni? Kat Malaysia kita ada ke ni? Ke masih dalam research? Itu saya Tak tak tahu. sure. Rasanya ada kot. Cuma tak tahu sangat. So macam dia ada dua method tadi tu lah. Satu either kita try to edit modified gene tu daripada dalam embrio. Satu lagi selepas dah keluar tu lah. Lepas dah jadi. Awak cakap daripada embrio kan? Kalau daripada embrio tu dari segi etik dia, kita boleh ke? Tadi awak kata ada satu bahagian-bahagian etik kan? Etika kan? So kalau kita modify dia dalam masa embrio tu, kalau niat dia adalah disebabkan kesihatan, maksudnya boleh lah. Yang tu macam nak kata dia actually bioetik ni luas. So macam kalau yang dari segi tadi tu, yang penyakit tu, kemungkinan dia bagilah. Tapi macam rasanya orang akan lebih prefer lepas dah bersalin, maksudnya dah besar semua kan, baru kita edit daripada kita edit kat embrio. Dia macam ada satu contoh, ada tahun 2000 something, ada satu saintis ni, dia try to buat eksperimen dekat human embryo. Dia nak create bayi yang immune terhadap HIV. Dia nak buat bayi yang immune terhadap HIV lah. So macam bagi kita dengar macam benda tu elok lah kan, sebab dia immune terhadap HIV. Tapi dari segi undang-undang benda tu illegal. Sebab kita dah macam saya cakap tadi, benda tu macam kita dah macam nak ubah ciptaan Tuhan, dah macam lebih daripada Tuhan kan, nak buat something. So dia punya eksperimen tu, dia buat eksperimen tu tapi dia kena tangkap dengan government, dia kena denda, kena penjara semua. Saya tak ingat lah dia punya nama tu. Tapi dia kena tangkap, dia kena denda semua, dia punya team. Tapi dia tak beritahu apa jadi kat bayi tu. Dia buat eksperimen tu tapi saya tak tahu apa jadi kat bayi tu. So macam bayi tu lahir ke? Saya tak sure bayi tu lahir ke tak, tapi dia buat lah genetik tu. So saya tak tahu embrio tu betul-betul jadi bayi ke tak. So macam bioetik ni kalau macam dari segi tadi tu memang salah lah. Cuma dari segi penyakit ni, dia kalau macam saya cakap, kalau benefit dia tu lebih daripada tu, boleh lah kot diterima. So macam tu lah. Okay, right. So saya rasa macam so far korang okay tak ni? Saya tak tahu apa sembel. Diorang ni Daniel zaman macam ni, macam ni lah. Awak belajar macam mana Daniel? Semua senyap, lecturer awak cakap je ke atau ada interaction? Dia tengok lecturer lah, saya senyap je. So dia ada tak soalan nak tanya kat Daniel selain daripada tu? Ada? Tak ada. Okay. Right. So kesimpulan Daniel, apa yang awak rasa seronok pasal bioteknologi ni? Kalaulah awak boleh simpulkan, kenapa awak dah belajar biotek ni kan? So apa yang seronoknya pasal biotek ni? Interesting. Rasa main belum. Dia nak kata macam satu, korang kena tahu yang bioteknologi ni dia satu bidang yang luas, tak semestinya spesifik pada satu benda je. So macam bidang ni luas, korang boleh explore banyak benda tau. Korang boleh explore banyak benda. Lepas tu macam korang takkan terhad pada satu bidang. Contoh macam kalau korang ambil perubatan, korang kena jadi doktor. Korang boleh melencong tempat lain ke? Tak boleh kan? So same goes to bioteknologi. Tapi bioteknologi ni dia bidang dia luas. Korang kalau nak kerja bahagian klinikal boleh ambil medical bioteknologi. Kalau korang rasa korang nak pergi duduk dekat hutan kaji
tumbuhan, kaji haiwan, korang boleh ambil environmental bioteknologi. Kalau korang rasa korang nak bekerja kat kilang, ambil industrial. Lepas tu kalau korang macam saya cakap tadi, kalau korang rasa macam korang tak nak buat benda-benda macam eksperimen ni, korang boleh pergi kat bioinformatik, hadap komputer je lah kan, main-main data semua. Kalau korang rasa korang nak pergi dekat bahagian law, boleh ambil bioetik tu. Cuma saya tak tahu lah course tu ada offer kat U mana kan. Tapi macam tu lah, dia luas. Dia ada skill dia banyak. So korang boleh macam ada banyak choices lah. Kalau macam saya suka masuk-masuk hutan, tengok benda apa, macam hari tu saya main tangkap-tangkap serangga dekat semak-semak dekat UIA hari tu. So saya suka buat benda tu. Buat So, apa tu? mungkin Kenapa tangkap-tangkap tu buat apa? tangkap tu kita nak buat observe morphological punya serangga. So macam kita tangkap, lepas tu kita tengok lah, observe satu-satu serangga ni dia warna macam mana, bentuk dia macam mana. Yang tu bahagian orang kata bahagian environmental lah. Tengoklah saya akan sambung bagaimana nanti. So macam dia ada banyak bidang. So as long as korang boleh tengok mana yang korang suka. Itu kalau korang sambung lah. Tapi untuk subjek ni, korang kena tahu yang bioteknologi ni dia just focus on those famous field je lah. Dia banyak. Nak explain tu satu-satu tu banyak lah. Tapi saya rasa dah banyak sangat membantu lah yang ni. So basically macam kesimpulan dia, kenapa silibus bio ni berubah untuk saya sebab kita masih lagi Malaysia, negara Malaysia ni kita kurang daripada bahagian STEM tau. STEM tu adalah bidang sains, teknologi, engineering and mathematics. So dalam bidang STEM ni sebenarnya kalau lah awak nak masuk U, bidang STEM ni 60-40%. Korang pernah dengar tak yang kita kata STEM ni kena bidang tu kena banyak, 60%, 50%. Pernah dengar tak orang kata masuk U ni sebenarnya aliran sains adalah lebih banyak berbanding aliran sastra. You guys pernah dengar tak kota tu? Korang pernah dengar tak kota tu? Okay. So sebenarnya sampai sekarang kalau saya tak silap, sampai sekarang sebenarnya kota kita adalah masih kurang tau berbanding kota kita ni adalah kurang berbanding sains ni kurang. So basically sebab tu kalau awak tengok dalam bidang ni, bioteknologi ni sebenarnya adalah satu bidang kita nak explore. Okay, kita nak ramaikan orang daripada bidang STEM ni. Betul tak Daniel? Baik. Seronok tak awak belajar bioteknologi? Seronok tak? Bagi saya seronok lah sebab saya suka Okay. So any question? Do you have any question? Ada tak soalan lagi? Korang ada soalan lagi tak? Kalau tak saya nak simpulkan ni. Kejap, saya rasa ada PPD, ada wakil PPD lah. Selamat pagi. Saya baru perasan. Tak apa, selamat pagi. Teruskan. Saya baru dapat maklumat. Dah lama masuk ke? Dr. Ellen dah lama masuk ke? Baru tadi sebab baru dapat berita, baru dapat disuruh masuk. Jadi tak sampai 3 minit saya rasa. Masa saya masuk, Muhammad Daniel sedang memberikan pengalaman minatnya dalam biologi. Jadi saya pun macam bila ada yang jawab kata mind blowing lah, saya seronok dah. Jadi saya senyap je. Teruskan Cikgu Nohadiana, tanya. Okay, so Daniel macam kita nak cakap lagi sekali tau. Tadi kita kata adalah STEM ni adalah satu bidang yang dekat negara kita masih kurang. So basically kalau awak perasan dalam biologi ada satu topik ni adalah pasal bioteknologi sebab kita nak ramaikan orang dalam bidang sains, dalam bidang sains dengan teknologi ni. Dan satu lagi, kalaulah kita ni orang sains ni kita yang dapat kita membantu orang. Macam sebenarnya boleh ke saya cakap Daniel? Biotek ni macam superhero tapi kita superhero yang tak nampak. Macam nak cakap hero yang tidak didendangkan. Kita tak famous tapi kita banyak bagi contribution pada manusia, pada benda hidup, pada alam sekitar. Boleh tak? Kita macam banyak sumbangan tapi orang tak nampak. Boleh ke? Dia macam low profile punya course. Macam lecturer saya pernah beritahu tau. Dia ada seorang ex-student dia. Dia dah berjaya lah, dia ambil bioteknologi. Lepas tu dia kata dia sekarang ni tengah buat research untuk try to create satu tanaman yang agriculture punya tanaman yang boleh hidup dekat tanah
tanah kering something macam dekat Gaza semua tu kan, kat Arab tu kan. So sebab dia nak bantu orang-orang kat sana. Contoh macam Palestin kat sana. So macam dia kata dia try to create that crop sebab dia rasa macam dia ilmu dia tu dia perlu gunakan untuk orang. So macam tu lah. So macam bila korang belajar bioteknologi ni, korang mungkin tak boleh jadi macam doktor kan, selamatkan patient. Korang tak boleh jadi macam apa, nurse, tolong patient apa lah. Tapi dengan ilmu korang tu korang boleh tolong orang yang lebih daripada dari segi bidang yang lain lah. Contoh macam ex-student lecturer saya tu, dia sekarang ni tengah buat research pasal dia nak buat padi kot rasanya. Padi yang boleh tumbuh dekat tanah kering ke Arab sana tu. So sebab dia boleh bantu budak-budak kat sana untuk macam bagi sumber makanan. So macam benda tu a good thing lah. Sebab as long as korang boleh, mungkin korang tak boleh tolong macam doktor, nursing, tolong patient kat hospital, tapi dia tu bagi manfaat kat orang lain lah. Sebab korang ada ilmu tu. Ya. Okay, so basically senang kata boleh ke kita tak glamour tapi sebenarnya dari segi contribution kita, maksudnya dalam bidang bioteknologi ni maybe tak glamour tapi kita adalah orang behind the scene yang sebenarnya kita boleh tolong ramai orang, boleh tolong banyak. Sekarang senang kata kita tolong orang, so cuma kita tak nampak. So basically bidang bioteknologi ni adalah satu bidang yang besar. Okay, so Daniel nak bagi tak kata-kata semangat last sebelum saya simpulkan. Sebab budak-budak ni dia tengah macam ni, naik turun masa zaman PKP belajar ni kan. Lepas tu awak pun dah dulu bidang sains kan, awak tahu kan sains ni berat subjek. Kita belajar biokimia, lepas tu add maths lagi, and then satu lagi diorang adalah syllabus baru. Dengan cikgu-cikgu dia ni pun tengah belajar. So kalau lah last word awak nak bagi, nak bagi kata-kata nasihat untuk awak punya junior. Nasihat ya. Ini tak ada bagus sangat. Kalau kata nasihat tu, first korang kena sabar lah kan. Sebab semua orang lalui benda yang berbeza-beza. Macam saya hadap dekat universiti saya tu kan. Nak bising-bising dekat administration pun tak boleh sebab admin tak boleh nak buat apa. Kita just kena belajar online juga, tak boleh nak face to face. So apa yang boleh buat, satu korang sabar. And satu lagi, korang go through je. InsyaAllah boleh. Tak nak go through tu Daniel. Macam mana nak cek semangat go through tu? Awak ada tak zaman naik dan turun? Ada tak zaman down? Ada je. So macam mana nak naik balik? Nak kata macam kalau saya down saya tak adalah macam. Saya basically down tu tak ada terlampau down sangat. Saya tahu cara saya untuk improve myself. Contoh macam kalau saya rasa saya down, saya pergi cari kawan-kawan saya. At least diorang otak tak betul-betul pun at least boleh tolong saya release stress. Itulah. So macam kawan-kawan pun penting juga. So macam slow-slow dengan kawan tu boleh. Macam saya pun sama-sama macam, contoh macam saya macam baru-baru ni dapat result saya tak tinggi pun. Tapi saya dengan kawan-kawan saya kan dapat result pun seberapa je. Tapi macam korang just tak apa, next time kita boleh try balik. So macam memang susah tu ada. Tapi kalau korang just macam slow-slow naik sikit-sikit, macam memanglah semua orang akan hadapi benda tu. Tapi kalau korang kena ada faith tu lah. As long as kawan-kawan korang ada, boleh lah tu. InsyaAllah. Okay. So basically boleh saya cakap. Point dia kena sabar. Kalau masa down, kena cari mekanisme macam mana nak overcome down tu. The third one, kena ada have faith. Benda ni tak lama. Maksudnya have faith tak adalah sentiasa, orang kata langit tak sentiasa mendung. Of course lah satu hari nanti dia akan okay. Betul tak? So saya rasa kat situ. Okay, dan yang ni Daniel tunggu dulu kejap. Saya nak simpulkan. Okay, kesimpulan yang kita belajar hari ni, kita belajar cerita pasal bioteknologi. Now, kalau kita tengok bioteknologi ni, kita ada baik dan juga kita ada buruk dia. Tapi tadi dari segi Daniel cerita, kita lebih banyak baik daripada
buruknya. So kita tengok kat sini kan, bioteknologi kalau dalam buku teks awak, saya terus simpulkan, ini bioremediasi ni tadi kita dah belajar, kita terus habiskan simpulkan di sini. Ini adalah daripada buku teks. Tadi ini yang kita dah belajar, kepentingan bioteknologi ni ada 4 bidang untuk buku teks awak. Kita ada pertanian. Korang nampak tak skrin saya? You guys boleh nampak tak saya share skrin? Nampak kan? Nampak? Nampak? Okay, so kita ada pertanian, kita ada perubatan, kita ada forensik dengan alam sekitar. Saya rasa siapa suka yang tengok cerita jenayah-jenayah tu korang suka forensik kot. Okay, so forensik ni adalah untuk tahu jenayah. Okay, nah pertanian tadi macam Daniel cakap, ada dia punya aksinya, dia tolong hasilkan tumbuhan yang boleh tahan terhadap persekitaran iklim yang ekstrim, maksudnya macam kurang air. So itu adalah orang kata contribution dalam bidang pertanian. Alam sekitar adalah satu bidang yang kita pakai, dia adalah bioremediasi. So maksudnya kita menggunakan benda hidup, organisma ni nak merawat persekitaran yang mengalami pencemaran. Dan perubatan tadi kita kata ini adalah daripada orang tu ada sakit, gen tu tidak normal, abnormal, kita buang gen yang abnormal tu, kita masukkan gen yang baru. So kesimpulannya kat sini, kalaulah awak diberi pilihan, awak rasa lebih banyak baik ke banyak buruk dia? Banyak baik ke banyak buruk dia? Baik. Banyak baik ke Yes, dia adalah banyak baik dia. So apa yang awak rasa baik dia? Okay, apa yang awak rasa kebaikan dia tadi daripada yang kita dah bincang ni kan dengan abang awak ni kan, Daniel ni kan. So apa yang awak rasa, apakah kebaikan dia dalam bidang bioteknologi ni? Jika awak masuk bidang teknologi ni, apa awak rasa kebaikan dia? Memberi manfaat kepada orang lain dalam contoh macam mana tu? Tadi daripada discussion kita, apakah dia punya kalau buat essay tu, ayat dia nak kena spesifik. Apa kebaikan dia dari segi macam mana? Apakah kebaikan dia? Macam mana tadi? Daripada kita bincang-bincang tu tadi, apakah kebaikan dia? Kalau bidang forensik, apa kebaikan dia? Apa kebaikan bioteknologi dalam bidang forensik ni? Kita boleh kenal jenayah tu siapa. Yes, kita boleh kenal, pasti kita dapat tangkap jenayah yang orang kata yang suspek yang betul. Sebab awak ingat tak, tadi kan kita ada bincang, DNA setiap orang, susunan DNA setiap orang berbeza-beza. So dari segi data dia adalah lebih tepat. Cuma kalau lah penjenayah tu dia adalah kembar seiras, itu bahaya sikit lah kan. Tapi itu tak adalah semua orang ada kembar seiras. Dan satu lagi, apakah kebaikan bioteknologi ni untuk alam sekitar? Apakah kebaikan bioteknologi ni untuk alam sekitar? Apakah kebaikannya? Macam kita pernah cakap kan, untuk alam sekitar ni kita manusia, sepatutnya kita lah yang membantu alam sekitar. Okay, alright. So dia memberi sumber makanan. Kalau untuk alam sekitar yang tercemar tu, macam mana kita boleh tolong alam sekitar yang tercemar tu? Macam mana kita boleh tolong? Macam mana kita boleh tolong? Yes, kita dengan mengawal pencemaran, kita menggunakan bakteria. Tadi Daniel ada cakap ada satu bakteria ni. Bakteria ni adalah salah satu mikroorganisma yang banyak digunakan tau. Ada satu mikroorganisma tadi Daniel cerita, dia boleh buat apa dekat plastik? Makan. Ya, dia boleh makan plastik. So sebenarnya dalam plastik ni awak tak boleh urai tau. Plastik ni dia boleh jadi mikroplastik. So yang bakteria tu makan, kalau saya salah betulkan tau Daniel, yang dia makan, plastik-plastik yang dia makan adalah mikroplastik tau. Plastik yang dah jadi halus-halus tu. Senang kata, kenapa orang buat kempen tak nak pakai straw? Straw tu sebenarnya lama-lama dia hancur tapi dia tak hancur habis. Dia jadi mikroplastik. So bakteria tu makan mikroplastik tu. Bukan dia ambil satu plastik besar tu dia makan tu. Saya rasa bukan macam tu kot Daniel. Dia makan mikroplastik lah saya rasa. Pernah dengar tak mikroplastik? Dia kalau based on saya belajar, dia Tolong betulkan? benda tu maksudnya macam dia kan tu dia kan Plastik besar tu? Dia based on saya belajar. Dia macam tak, maksud saya macam plastik kan dia terbentuk dari satu polimer panjang. So macam Betul? basically kita akan bakteria tu dia akan apa orang kata, dia akan uraikan jadi monomer, jadi monomer dia. Dia bukanlah So, macam maksudnya tau. Dia just try to uraikan benda tu.
yang bantu So maksudnya pengurangan. kalau dia dah jadi monomer, plastik tu dah tidak membahayakan alam sekitar. Betul tak dia cakap macam tu? Boleh ke? Lebih kurang lah, dia macam at least benda tu boleh masuk dalam tanah balik. Macam tu lah. Dia tak Ah, biar kat dalam laut tu je kan. alright. Okay, so saya rasa kita dah habis sampai kat sini. So, do you have any question? Tak ada masalah kot? Tak masalah. Tak ada. Tak Tak ada. ada. So kalau macam tu kita habis kat sini. So Daniel, terima kasih. Thank you so much Daniel. Sebab tajuk ni adalah satu tajuk yang baru dan saya rasa saya pun banyak nak kena belajar daripada ni, dan satu lagi tajuk ni kena buat banyak research kalau saya tak silap. Betul tak? So kami sebenarnya gunakan shortcut. Kita orang tak buat research, kita orang pakai awak je. So hopefully terima kasih kerana spend masa dengan kita orang. So anything? Korang nak cakap apa-apa tak? Tu nak habis dah ni. Wah, terima kasih Abang Daniel. Sama. Ada lagi? So kita habis kat sini. Nanti saya ada bagi latihan. So latihan tu nanti awak buat nanti. Kejap, ada tadi wakil PPD ada lagi tak? Kejap Saya sebenarnya saya tak nampak ni. Ada. Okay. Doktor nak cakap apa-apa? Saya dah habis mengajar dah ni. Oh, okey. Kelas dia sebenarnya pukul berapa tadi? Pukul 10 suku sampai pukul 11 suku. Tak rasa masa berlalu. Okey. Sekejap ya. Doktor nak cakap apa-apa tak dekat saya ni, student-student yang dia punya mood naik turun ni ya. Belajar zaman PDPR ni. Okey. Macam ni lah ya. Boleh dengar suara? Boleh. Okey. Terima kasih kerana beri peluang. Saya nampak teknik cikgu kali ini memang berbeza. Biasanya inilah teknik yang saya cadangkan untuk guru-guru, di mana kita mendengar pengalaman sebenar pelajar-pelajar. Sebab kalau kita sebagai guru beri nasihat kepada anak murid kita ni, dia macam tak nak dengar. Ya, dia kalau sebaya-baya dengan kawan dia, tu baru dia nak dengar, lepas tu dia rasa seronok pula kan. Okey, dan untuk mereka yang turun naik ni, memang lumrah alam ya. Kita ni bukan nak jadi no need to worry about anything. Yang penting sekarang kita berada dalam keadaan yang memang apa orang kata kalut. Satu lagi tak menentu arahan, cikgu-cikgu pun dengan banyak kekangan, dan murid-murid apatah lagi tak boleh keluar dari rumah dengan kekurangan gadget, masalah mak ayah. Jadi kita kena memahami peranan kita sebagai anak. Itu pesanan ni. Walaupun biologi, saya nampak biologi ni sebagai satu subjek yang susah bagi ramai orang, tapi sebenarnya anak murid kita ni, saya panggil je lah anak-anak yang kena tentukan ya. Anak-anak kena tentukan masa depan. Kalau macam Daniel tadi, memang dia dah minat, sebab bukan semua minat tu dia kena dari dalam tau. Bukan orang ujuk-ujukkan. Jadi bila selagi awak tak kenal, maka tak cinta. Ya, jadi awak kena mendalami biologi. Memang seronok, dia akan mulakan tajuknya daripada bioselnya, kerjaya. Kalau ternampak kerjaya sampai bila-bila tak minat, sebab benda tu berjela-jela macam sejarah juga. Kena baca, kena hafal, kena buat nota, semuanya terma-terma menggunakan bahasa Inggeris. Lepas tu kita kena hubung kaitkan. Tapi cantik kalau kita belajar untuk ilmu. Anggaplah ya, kita ni sebagai pengurus alam. Okey, jadi sebagai pengurus alam, pengurus diri, biologi ini memberi banyak ilmu untuk diri kita sendiri, untuk kita menjaga keluarga, menjaga alam sekitar. Kalau dapat biologi, banyak cabang dia nak masuk universiti. Itu saya memang garanti. Okey, kalau mereka yang turun naik, tak payah risau. Lagi sekali ya, tak payah risau. Itu bukan urusan kita. Urusan kita ialah belajar mengikut nasihat guru. Cikgu bagi apa? Telan aja. Kalau ubat tu pahit, telan aja. Mungkin hari ni telan pahit, tapi esoknya anda akan tahu. Lepas setahun tu anda akan tahu bila awak berada di universiti. Kalau maki hamun Cikgu Madiana ke cikgu-cikgu lain siapa, saya tak kisah. Kami tetap tabah menghadapi. Okey, yang penting belajar. Telan segala-gala yang cikgu bagi. Lepas tu rajin sikit. Jangan menghadap skrin banyak-banyak. Okey, sebab saya tahu sekarang anak murid
Tak apalah ya, panjang sikit saya kena cakap sebab ini adalah isu daerah Kuala Selangor. Saya rasa bukan saja daerah Kuala Selangor, mana-mana anak-anak murid ya. Bila dia dah menghadap gadget, dia dah pegang handphone, dia dah pegang laptop, banyak perkara. Mungkin dia on kat sini, tetapi hatinya di tempat lain, mungkin dia buka link lain, dia sedang menatapi sesuatu yang lain tanpa direspon, yang respon seorang dua. Jadi ubahlah sikap. Saya nak lihat, saya nampak tadi ada 25 orang ya. Dalam kelas ni ada berapa orang cikgu ya? Kita combine 2 kelas yang ni. So yang ni hari ni kehadiran ramai ni sebab ada cikgu hari ni 53. 2 orang je tak dapat masuk. Itu pun kadang-kadang pasal line. Kira sebab Daniel ada kan hari ni, so dia ramai sikit. Oh, tapi memang saya kena bagi tahniah sebab ramai satu. Lepas tu yang bagi respon pun cantik. Cikgu saya nampak Cikgu Madia macam penuh bertenaga, proaktif. Bertambah dengan kehadiran Abang Daniel tu yang mungkin ada adik-adik yang sangat suka. Jadi saya berikan ucapan tahniah, syabas. Teruskan usaha, pasti apa yang kita niatkan akan kesampaian. Itu saja daripada saya. Terima kasih atas peluang. Okey, terima kasih semua. Okey, alhamdulillah. Yeay. Terima kasih. So, itu saja kelas. So, sorry saya ambil masa awak. Lepas ni diorang ada PJ. So, Daniel, terima kasih banyak-banyak sebab sudi share experience ni. Saya rasa macam tak sangka sebenarnya awak ambil bioteknologi ni, tapi maksudnya ada hikmahnya kalau awak tak